Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti yang kita tahu, malam-malam kita akan hidangkan tetamu-tetamu yang baru kepada korang semua. Dan kita perkenalkan cerita-cerita yang lebih baik kepada anda untuk mendengar kisah-kisah seram sebagai mencari pengalaman dan mendengar sebagai didikan teladan untuk korang semua. Ya, betul. Di samping kita Pis ada cerita-cerita yang berkualiti, kita juga cuba jaga kualiti video kita Pis. Jadi kalau aku sendiri perasan Pis, yang ni mungkin ialah silap kita juga, sebab kita bukan player dalam industri apa orang kata podcasting ni. Jadi tapi kat sini Pis kan, kita nak bagi tahu orang yang sebenarnya kita tengah usaha untuk perbaiki dari dari masa ke masa supaya yelah, akan datang ni orang kata Santai Chill bukan mati kat situ je kan. Kita nak Santai Chill ni berterusan terus menghiburkan anda dengan cerita pengalaman-pengalaman seram daripada caller-caller kita. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Yang mana nak jadi family Santai Chill, bolehlah mendaftar hanya dengan RM5 sebulan. Dan kepada korang semua yang nak join Telegram menjadi Santai Chill Family, korang just boleh klik link Telegram kami yang kami sediakan kat description nanti. Dan korang akan dapat information daripada kami tentang video-video baru, apa-apa jugalah perkembangan terkini tentang Santai Chill di dalam Telegram tersebut. Ya, betul. Okay, macam biasa hari ni caller. Kadang-kadang kita tetamu jemputan kan. Kita tak tahu video ni release bila, tapi kali ni caller dan cerita dia agak menarik. Aku boleh jamin. Okay, jadi hari ni kita bersama dengan saudara Adi. Okay, kita nak berkenalan dulu dengan saudara Adi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, hai Hafiz. Saya Adi. Okay, Adi. Apa khabar Adi? Baik, Alhamdulillah. Kita hari-hari kerja. Bekerja Macam mana kerja? Okey hari ni? Okey, macam biasa. Okay. Tengah. Kalau penat, kalau stres, tak apa, kita rehat. Jangan berhenti. Betul. Gitu. Betul. Okey, Adi, malam ni apa cerita yang Adi nak sampaikan, tentang apa? Yang cerita yang sebagai ketemu mukadimah permulaan dia. Permulaan dia. Ya, betul. Mukadimah dia. Nak cerita pasal ni kalau pendengar-pendengar tahu pasal anak jin. Pasal anak jin anak waktu tu saya pernah terserempak jumpa dengan diorang, tapi bukannya berjumpa orang kata berborak ke apa, tak lah, cuma terserempak dengan diorang lah. Sebab waktu tu nak jadikan cerita dekat Kuala Pilah, dekat kampung lah, kampung saya dekat Kuala Pilah. Dekat Kuala Pilah, depan rumah kampung tu ada sebatang sungai tau. Sebatang sungai, kira macam sungai tu memang tempat kalau orang nak mandi kena ada masa sesuai. Sebab tengah hari je orang, waktu tengah hari memang orang-orang tua kat situ memang dia tak kasih untuk lah, sebab situ banyak tempat orang membuang benda yang kita tak nampak lah. And then waktu pada hari hujung minggu macam tu, kira macam penghujung hujung jalan tu
kira macam jiran lah, jiran kampung tu dia buat kenduri kahwin, buat kenduri semua. So dalam tengah hari maklum saya suruh panggil akak saudara saya lah, nama dia Ana. So suruh panggil akak tu, yes, dia suruh panggil akak sebab waktu tu akak saudara saya dekat rumah, dekat rumah kampung saya lah. Macam diorang dekat macam berjiran dekat rumah satu-satu kan, rumah kampung. So saya pun pergilah panggil, tapi dalam perjalanan tu saya kira macam lalu di sebatang sungai itulah, lalu tepi sungai itu, dan pergi ke rumah cari akak saudara saya yang tak ada. So bila saya patah balik pergi ke tempat kenduri tu nak cakap dengan maklum saya lah kan, sebab akak tak ada. And then waktu tu saya dengar ada kocakan air dekat sungai tau, macam orang ramai-ramai berkocak-kocak air tu. Saya pun pergi. And that moment yang pelik ni, memang waktu tu sunyi saya seorang saja. Dia macam waktu tu tak ada hingar-bingar daripada orang kata kenduri kahwin kan, kita ada karaoke, ada apa semua kan. Dia macam betul-betul at the moment memang moment saya je dengan benda lah. And then bila tengok ada sekumpulan dalam 15-20 orang budak macam tu, budak kecil tengah main air lah dekat sungai tu. Lepas tu saya perasan ada seorang perempuan ni, budak perempuan ni muka sama sebiji macam akak saudara saya. So saya ingatkan akak saudara saya tengah mandi sungai lah kan. So macam tak mungkin lah dia mandi sungai kan. Lepas tu saya panggil, Akak maklum panggil, suruh makan, jomlah makan. Lepas tu muka yang cakap saya tu toleh saya. Dia tengok saya, dia macam senyum sinis, menyiringan macam tu tau. Dia senyum, lepas tu semua budak-budak tu pandang kat saya. Yang jadi lagi seramnya, budak-budak tu semua sebiji muka macam kat saya. Semua budak-budak tu. And then tak lama lepas saat tu, dia orang macam nampak je saya, sebab saya boleh nampak dia sebab saya tegur seorang tu sebab muka dia macam kat saya. And then dia terus lari. Tebing tu tinggi tau, sebab saya berdiri dekat atas tebing sungai tu sebab saya tengok dia orang. And then budak-budak ni semua melompat atas tebing tinggi tu masuk ke dalam kebun kelapa sawit. Sebab dekat sebelah tu dah kelapa sawit dah. Dia macam bertentangan saya tu kelapa sawit. So dia orang melompat naik ke atas, terus semua hilang. Yang menariknya semua pakai seluar pendek warna merah. Semua sama. Okey. Baju. Dia orang apa? Baju tak ada, baju okay. Baju dia orang tak pakai. Dia orang memang tak pakai baju, dia orang pakai seluar pendek semua spesen merah. Lepas tu dia orang lompat. Macam terkejut juga macam mana dia boleh lompat ni atas tebing tu tau. Lompat terus berlari masuk ke dalam kebun kelapa sawit tu. Lepas tu terus hilang macam tu. And saya pun tak apa hal kan, kenapa dia orang semua lari? Salah saya kan. Lepas tu tak lama tu dalam beberapa saat tu ada orang tap saya daripada belakang, ada orang sentuh saya daripada belakang. Lepas tu saya tengok satu kita, akak, saya cakap yang tu. Lepas tu akak saya cakap, kau buat apa kat situ? Saya cakap yang tu, nak panggil akak, maklum suruh panggil akak kat rumah. Lepas tu orang tengok kat rumah tak ada, dia datang sini, akak ada je kat rumah, dia kata yang tu. Padahal saya dah cari dah satu rumah tak ada. Last nak patah balik jumpa pula anak jin. Sebab nenek saya, wan saya dekat kampung tu memang dia pun pernah nampak dia cakap kat situ memang ada anak jin. Biasanya time maghrib, tengah hari pukul 12 macam tu, dia memang tempat dia orang lah situ kat sungai tu. Okey, faham. So yang tu cerita yang pertama itu yang pertama Syuk. Okey. Bis tadi aku request mukadimah, tahu-tahu habis bis. Tapi okey, cerita ni dia agak unik aku antara yang paling bagi aku menakutkan lah, kalau aku nampak seorang tu menyerupai yang orang kita kenal. And apa yang menyebabkan Adi yakin yang tu anak jin, ataupun memang tempat tu popular dengan hantu anak jin ni? Dia tak popular sangat dengan anak jin sebab yang macam
sebab apa saya tahu itu anak jin, sebab waktu dah menganjak, kita dah menginjak ke alam dewasa ni. Waktu tu baru saya berborak-borak dengan Wan kan, cakaplah macam pengalaman saya waktu tu. Cakap kat sini memang banyak anak jin, tapi ada juga Wan saya pernah lah cerita pasal anak jin, tapi saya tak macam ambil tahu lah kan, macam okey lah biarlah anak jin, mungkin macam anak orang biasa lah kot macam tu kan. Lepas tu tak lama tu macam interesting lah macam mana rupa anak jin sebenarnya kan. Dia orang semua tak pakai baju, ada yang orang kata berseluar, ada yang bertelanjang bulat, nampak macam tu. Dia kata macam tu. So lepas tu saya fikir, lepas tu saya cerita balik benda yang sama, kata benda yang sama lah dekat wan saya. Lepas tu orang saya cakap ya lah tu, memang tu lah anak jin, dia kata macam tu. Sebab semua muka sama, tiba-tiba boleh muka semua sama kan, macam tu. Sebab lagipun memang dekat sungai tu memang ada orang macam ada jambatan. Dekat bawah jambatan tu memang ada orang letak something yang orang tak nak tau. Belaan dia orang letak dekat bawah jambatan tu. Faham. So kadang-kadang kalau orang pergi mengail menjali ikan ke kan dekat sungai tu, perasanlah ada orang duduk kat bawah jambatan tu dengan rambut panjang, macam tu. Maksudnya itu belaan dia orang lah tu kan. Belaan dia orang lah yang tak bertuan macam kat situ. Sebab belaan dia orang tu macam dia orang tak nak kan, so dia orang macam ada tempat baru, so dia orang duduk situ macam dekat situ lah. So memang dia orang tak menganjak begini. Kalau pergi macam tak tahu lah, sebab bukan lately lah, dah berapa tahun, sebab orang dah tak ramai duduk kat kampung dah lagi kan. So diorang adalah orang kata apa, bermaharajalela dekat situ, sebab orang tak ada dekat kampung, kat rumah. So diorang ada dah, kalau orang datang tu adalah yang benar-benar mengacau, macam tu. Faham. Okay, ni first time saya dengar kalau anak jin dia tak pakai baju. Okay, fakta baru. Selalu kita dengar tuyul. Tuyul kan? Tuyul. Ni anak jin. Aku pun first time juga. Jarang kita dengar orang jumpa anak jin. Aku pun tertanya bentuk sebenar anak jin ni macam mana. Cakap bentuk sebenar atau kita nak tahu lah habis. Masa yang Adi nampak benda ni, apa reaksi muka yang jelmaan akak saudara Adi ni? Rasa waktu tu yang reaksi muka dia bila dia pandang kat Adi. Waktu reaksi muka macam menyerupai akak saudara saya tu, dia macam waktu dia toleh kat saya tu, dia memang sebiji lah muka dia, muka sebiji. Lepas tu waktu dia toleh tu, waktu dia senyum menyeringai tu macam macam tu kan. Dia senyum macam tu, dah mula macam rasa darah tak ada lah, time dekat kepala dia macam dah keluar darah time tu, macam seram juga lah time tu. Tapi orang kata sebab dipandang macam tu kan, sebab kita rasa macam berani nak tegur tu, sebab muka dia sama sebiji macam kat saya tu yang tegur tu, macam tu. Tu yang waktu dia pandang tu dah rasa macam lain macam ni, bukan ni. Okay. Adi kata pelik yang macam mana dia boleh lompat dari tebing kan. Jadi berapa agak-agak tinggi tebing tu? Mungkin satu tinggi orang dewasa dalam 180 cm macam tu. Sebab memang tinggi. Sebab tebing tu dulu memang tebing tu tinggi. Sebab dekat depan tu pokok kelapa sawit kan, so memang tinggi lah dia punya tu. Untuk budak-budak aku rasa tak mungkin lah boleh lepas habis kan 180. Melainkan dia memang ada orang kata apa, masuk sukma. Supernatural. Okay, alright Adi, cerita yang pertama ni menarik. Kita nak dengarkan cerita yang kedua. Okay, cerita yang kedua, nak cerita ini pengalaman saya betul. Memang pengalaman saya betul pun, tapi kira macam pengalaman yang tak boleh dilupakan lah. Paling betul-betul paling boleh ingat semua. Sebab waktu tu belajar dekat universiti dekat Kuala Pilah. Satu universiti kat Kuala Pilah, kat area Beting tau. Dulu tak dapat kampus sebab
orang kata macam tak, orang kata apa, tak aktif sangat dalam sukan dalam co-curriculum ni kan. Lepas tu duduk rumah sewa, tak dapat college, tak dapat asrama, duduk rumah sewa. Dapat rumah sewa ni dia agak pedalaman lah. Kira macam rumah sewa ni dapat rumah sewa kampung yang sebiji-sebiji tu, tapi dah dibatukan lah. Dia dah tak ada papan, dah semua batu. So nak jadikan cerita, petang hari Khamis, ingat je Khamis petang tu saya balik daripada kelas, habis je kelas, balik dalam pukul 4 macam tu saya tengok TV. Sebab bila masuk je rumah sliding door tu, dia direct boleh nampak dapur tau. Boleh nampak dapur. So saya lepak dekat ruang tamu, kira macam cushion tu dengan TV, kira macam cushion tu kalau saya baring dia boleh menghadap dapur. Boleh menghadap dapur, boleh tengoklah dapur punya kawasan tu. Lepas tu waktu saya tengok TV tu tengah lepak-lepak sebab baru lepas habis kelas, and then saya buka TV, saya tengah buka TV tu, tak lama tu saya terdengar pintu peti ais terbuka. Ada orang buka pintu peti ais tu. Lepas tu saya tengok, ada orang ke? Tak ada orang tu. Sebab waktu tu memang sebab saya seorang budak diploma yang lain kos tau. Sebab dulu saya kos peladangan. Lepas tu bila saya sebab yang lain semua kos sains apa lah nama dia, applied science kot. Lepas tu diorang semua kelas berbeza lah, kelas berbeza, and then diorang biasanya pukul 7 baru diorang balik, baru dah sampai rumah. And then saya dah awal. Lepas tu bila saya tengok, memang check setiap bilik memang tak ada orang. Lepas tu macam saya dengar lagi orang buka pintu peti ais, tutup peti ais. Lepas tu ada orang tengah jalan dekat dapur. Sebab kita seorang je, saya elokkan volume TV tu. Lepas tu memang betul-betul dengar ada orang tengah berjalan, buka pintu peti ais, tutup peti ais. Waktu tu dah macam alamak, dah seorang dia macam ni. Lepas tu saya text lagi untuk meyakinkan orang tak ada. Saya text lagi kawan-kawan dalam grup, cakap guys, korang ada yang dah balik ke kan? Mungkin tak perasan kan. Lepas tu semua budak-budak dalam tu cakap dia orang tak balik lagi, sebab kelas dia orang habis pukul 7 kan. Lepas tu memang bukan orang. Saya masuk bilik, tunggu dia orang balik, baru saya berani keluar bilik. Itu petang. Malam tu pula dan kita orang tengah study. Malam hari yang sama saya tengah study, dekat bilik air ada bunyi yang tak dapat describe macam apa benda bunyi tu. Sebab bunyi tu dia datang start pukul 10 ke atas, dia dah start bunyi waktu tu. Dia bunyi dia macam ni. Dia bunyi macam macam tu. Panjang sangat. Mula-mula seorang ni yang masuk bilik air. Lepas tu dia terdengar, dia kata, guys, korang cuba tengok cuba dengar kat bilik air ni. Aku dengar apa? Korang dengar tak? Mungkin dia seorang je dengar kan, tapi unfortunately semua orang dengar. Makin lama makin kuat lah. Semua orang bergema satu rumah tu. Lepas tu kita orang semua tutup. Waktu tu dekat ruang tamu tengah buat kerja, tengah study, ada yang tengah study. Orang semua tutup buku, masuk bilik masing-masing. Semua macam tak berani nak keluar sampai pagi esok. Tapi nasib saya agak macam tak baik lah tentu, sebab keesokannya saya kena turun pergi ke universiti awal lah. Sebab dulu time budak-budak peladangan ada roll call pukul 5 ke 6 macam tu. So saya tak berani nak tidur sangat lah, dia tidur ayam macam tu lah. Tapi saya contact kawan saya dekat luar, dia macam rumah lain lah. Cakap dengan dia, jumpa dekat polis lah, aku nak tidur, nak bawa baju, nak mandi kat sana lah. Tu saya keluar awal pukul 3, pukul 4 macam tu lah, dekat pukul 4 saya keluar. Saya macam nak tumpang kat rumah kawan saya kan, dekat dalam tu, dekat dalam college tu. Lepas tu waktu ni meremang, keluar je. Waktu tu saya naik motor, start motor 3 pagi macam tu. Start motor, waktu tu silap juga sebab sepatutnya saya kena panaskan enjin motor dulu, tapi saya tak panaskan dulu. Dia terus gerak. Lepas tu sampai dekat tempat masuk nak ke rumah saya tu, dia macam
berkanopi tau, dengan sebelah hutan, sebelah semua hutan, sebelah kiri belah kanan semua hutan. Lepas tu ada satu dekat pokok ara tau. Tahu tak pokok ara yang ada yang akar berjuntai tu? Tahu. Okay. Kat situ motor saya stuck. Tiba-tiba stuck. Pop stuck. Saya macam dah lah, time tu tak ada orang. Saya dah macam memang time tengah nak try start tu, ada something dekat belakang. Waktu tu memang bulu roma, bulu tengkuk memang terpacak habis. Memang time tu ada something lah. Memang kita boleh rasa ada something kat bahagian belakang tau. Seram tau. Lepas tu bila kita nak try start motor tu, kita kan guna satu kaki kan, kat bahagian kaki tu. Guna start, lampu tu kan macam dia menyala sekejap, lepas tu dia tutup balik. Kalau dia mati balik lah, kalau mati balik. Waktu lampu tu tengah menyala sikit, saya nampak ada benda dekat depan motor tu. Allah, time tu memang tak berani lah pandang depan. Tak berani. Dah start, macam start ni. Dia macam apa, kalau macam ni aku balik je lah kan. Macam betul-betul lah kena kacau macam ni kan. Waktu tu start motor dah start, macam dah kita macam fully start lah motor tu. Dia dah fully start, ni balik lah. Pusing je motor tu. Gula-gula, hantu gula-gula tu betul-betul ada kat sebelah saya. Berbungkus elok, wangi. Gula-gula kat sebelah Ya, aku tak tahu macam mana nak cakap. Bila nak pusing tu, kira macam nak patah balik ke rumah, macam tak kira lah. Takkan nak teruskan. Kalau terus ni jauh lagi kan. Pusing balik. Bila pusing balik ke rumah kat motor, kira macam kan, kita pusing lah, pusingkan motor tu, buat U-turn balik. Benda tu memang ada kat sebelah. Gula-gula. Bungkus elok, tapi je. Tapi apa? Waktu tu memang sah. Pandang belah kanan sikit macam terus gerak. Waktu tu pandang cermin kira macam cermin sisi kan. Tengok benda tu ada. Lepas je bukit tu nak pergi ke rumah, benda tu dah tak ada. Masuk je rumah, pintu tak tutup, tak kunci apa. Terus baring atas katil, esok demam 2 hari. Tak pergi pun rokok, tak pergi pun kelas. Saya hari tu memang tak pergi mana. Saya itu macam itu kira macam pengalaman macam nampak, kira macam betul-betul nampak India dekat-dekat kan. So paling tak boleh lupa lagi lah. Okay, apa ni, masa nampak gula-gula tu, situasinya macam mana? Dia tengah pandang Adi ke, ataupun dia membelakangi Adi ke? Dia kira waktu tengah start tu, dia pandang saya tepat sebenarnya. Lepas je bila saya U-turn tu, dia kira macam saya nampak dia membelakang saya lah. Waktu saya tengah start tu, memang dia tengah tengok saya, dia tengah berdiri tengok saya. Apa kau buat tu macam tu lah kan. Tak adalah dia bercerita. Kalau dia bersuara memang pengsan kat situ. Macam tu. Memang dia tengah pandang. Lepas je saya U-turn tu, saya tengok balik, dia membelakangi, macam dia membelakangi saya lah. Lepas tu saya terus je, memang tengok cermin sisi, memang dah tak ada dah. Sebab saya tak berani waktu nak start tu tak berani. Waktu tu saya tahu lah macam ada benda kat sebelah ni. Lepas tu memang tak nak pandang lah. Memang tak nak pandang. Memang tak pandang. Lepas je U-turn tu baru macam dah jauh sikit kan. Sebab kita U-turn kan, dah jauh sikit tu baru macam okay, betul lah benda tu gula-gula. Macam tu. So masa Adi nampak gula-gula tu, dia tak adalah orang kata bergerak, memang statik, tak ada nak lompat-lompat depan Adi ke? Dia memang statik. Dia mula-mula dekat depan tu, macam waktu tengah saya macam struggle nak start motor tu, lampu kan terbuka, padam buka macam tu kan. Waktu tu memang dia macam ada something yang duduk berdiri kat situ. Lepas dia saya macam dah start, dah start tu, tengok macam dah tak ada kan. Rupanya dia kat sebelah.
Jarak dia Dia memang- dengan Adi masa tu berapa jarak? Ke memang betul-betul kat sebelah? Betul sebelah. Dia kira macam kalau boleh bertentang kulit, orang kata apa, bergesel macam tu lah. Memang betul-betul dekat. Tinggal nak siku je tu. Tengok nak siku, tengah nak peluk macam tu. Okey. Lepas tu cerita ni memang Adi balik tak sempat nak basuh kaki, terus tidur tak sempat nak cerita dekat siapa-siapa. Betul. Memang aku balik tu memang buka je pintu pun tak kunci, pintu pun tak tutup balik, terus masuk bilik je. Duduk dekat atas katil. Baring atas katil lah. Lepas tu macam menggigil waktu tu. Sebab kita macam waktu tu pengalaman yang orang kata benda tu memang wujud lah. Macam sebelum ni time saya tengah kecil lagi kan, macam kita jumpa akak saudara saya, dia menyerupai. So kita tak ada rasa terlalu gerun, terlalu takut macam tu, sampai nak demam, tak ada macam tu. Tapi ni macam kita nampak benda tu macam entiti yang lebih berbeza. Dia keras je kat situ. Dia tak ada macam nak lembik, nak goyang, tak ada. Dia keras je kat situ. Kejung kat situ. Macam monyet. Alright. Okay. Ini pengalaman cerita yang kedua. Ada cerita yang ketiga tak? Ada. Kita tak puas nak dengar, kita nak lagi cerita pada Adi ni. Okay, sure. Okay, boleh. Untuk santai chill kan. Dan cerita yang ketiga ni kat kampung Nilai. Dekat Nilai, nak spesifik lagi tak dekat Batam Benar lah. Tapi Batam Benar besar juga. Dekat area Batam Benar tu, ni kat area kampung saya juga kampung belah mak saya. Okay, cerita ni kira macam rumah kampung, macam Syed dengan Hafiz tu mesti dah tahu kan, rumah dia rumah biji besar-besar kan. Tapi dekat-dekat lah. So makcik saya ni duduk kira macam mak lang saya dengan mak ngah saya duduk berdekat-dekat lah. So mak lang saya ni berniaga. Okay, mak ngah saya ni tolonglah buat kuih-kuih sikit, nak kira macam nak support mak lang saya berniaga ni. So mak ngah akan bangun dalam pukul 4 pagi macam tu untuk goreng kuih dan buat kuih apa yang nak jual lah untuk tu, sebab dia memang bangun pagi-pagi macam tu. Tapi hari tu mak ngah saya bangun awal sikit dalam pukul 3 lebih macam tu, sebab nak prepare barang ada apa, cucuk badak ke apa, dia tak goreng macam tu lah dia kata. Lepas tu dia nak goreng karipap, nak goreng donat macam tu. Lepas tu dia kata waktu nak pergi ke dapur tu, sebab dapur saya ni kira open space tau. Dia macam yang menjadi penghalang dia punya dinding tu jaring-jaring. So kita boleh nampak luar. Faham? Kita boleh nampak jiran kat luar. Tapi waktu tu gelap lah. And then nak jadi kata waktu tu kira macam jiran belakang saya tu, rumah arwah Wan ni dah tak kira macam arwah kan. So rumah tu memang terdiam. Kalau Syed tahu dengan Hafiz tahu, dekat rumah kampung dulu ada pangkin, tahu tak? Yang sebelum kita masuk rumah ada pangkin nak duduk kalau tetamu nak duduk luar. Beranda ke? Dia macam beranda tapi dia more open space lah. Memang untuk dia macam tu. Okey, faham. Okay, lepas tu dekat pangkin tu mak ngah saya ni memang tak nak lah macam tengok melilau mata, sebab dia tak suka kalau nampak kan. Tapi memang tak tahu mata dia gatal kot tentu kan. Sebab dia rasa ada benda yang menggoyang tau. Ada benda bergoyang dekat pangkin arwah Wan ni. Bila mak ngah saya tengok betul-betul, rupanya entiti ni lelaki tapi tak ada kepala, tengah goyangkan kaki, tengah sewai kaki dia, tengah kira macam tengah relax, tengah goyang-goyang kaki dia lah, tapi kepala dia ada. Okey. Kepala dia memang tak ada. Memang tak ada kepala. Dalam 15 minit ke 15 minit dia duduk bersantai macam tu.
Lepas tu mak dengan saya ialah orang-orang tua, dia lebih orang kata mulut dia tak tahu berbisa macam mana. Dia kata janganlah kacau macam tu, tapi dalam bahasa Jawa lah dia kata itu. Nyong je, dia kata itulah. Nyong tu saya maksudnya. Dia nak buat kerja ni, nak berniaga, janganlah kacau macam tu. Dalam 15 minit tu dia santai, lepas tu dia hilang. Mula-mula mak dengan saya memang macam keluar masuk lah, sebab tak nak benda tu ya ke betul ke benda tu kan, orang tu tak tahu kan. Tapi dalam 15 minit dia santai macam tu, memang kepala tak ada, memang bukan orang lah tu. Jadi ni dalam pukul berapa agaknya berlaku? Dalam 3 lebih dekat pukul 4 kot, 3.50 macam tu. 3.50 pagi. 3.50 pagi. Sebab nak buat kuih kan. So kena bangun pagi kan. Itulah pukul. Yang kata dia goyang, yang dia kata dia goyangkan kaki tu, dia maksudnya duduk silang kaki tu lah lepas tu dia goyang-goyang tu. Dia duduk, okey, macam kan bila dekat parking kita duduk kan kaki tergantung. Dia hayunkan kaki dia, depan, belakang, dia hayunkan kaki dia. Macam bila kaki dia tergantung, lepas tu memang mak dengan saya mula-mula tengok juga betul korang, sebab kalau orang mestilah macam kadang-kadang kita tak nampak dia punya aras kepala tu kan. Susuk tubuh dia memang susuk tubuh lelaki. Memang nampak macam biasa. Kita tak perasan kadang-kadang macam benda tu ada kepala, macam lelaki, orang kata orang lah kan, orang betul kot dia duduk, dia tunduk ke. Tapi mestilah dia, kadang-kadang kalau orang mestilah dia naik ke atas kepala, goyang-goyang kepala macam tu kan. Ni memang tak ada. Selama 15 minit tu mak dengan saya keluar masuk nak tengok betul ke tidak. Memang orang tu tak beranjak buat benda yang sama je. Okey, faham. Okey, memang dia duduk, tak ada bunyi suara, dia just duduk sajalah, santai-santai lah dekat parking tu. Dia duduk saja, hewan-hewan kaki. Sebab hewan-hewan yang macam dia hayunkan kaki tu yang mak dengan saya macam perasan ada benda yang orang kata dia bukan berbunyi, tapi sebab kan kalau macam environment space yang open macam tu, kita boleh perasan wujud mata, kadang ada benda yang lalu ke apa ke, of course kita nampak kan. Tapi disebabkan sebab arwah-arwah ni dia memang setiap malam macam anak-anak dia pun ada juga duduk dekat dengan situ juga. So dia orang akan buka lampu beranda tu dengan lampu dapur, lampu belakang tu. Dia akan buka. So sebab tu mak saya boleh perasan benda tu sewai kaki macam tu lah. Ayun-ayunkan kaki, dia relax. Itu orang yang tak ada kepala. Ada lagi macam akak saudara saya, dia baru balik kerja dia baru balik daripada malam, orang kata jaga bar macam tu kan, balik pukul 12, pukul 1 kan, habis shift macam tu. So dia orang akak saya balik naik kereta. Ada satu simpang tu agak keras lah. Dulu memang agak keras sebab dekat simpang tu sebelum adanya sekarang kawasan perumahan Nilam Pajam Seri Nilam macam tu lah. Adalah perumahan kat area di situ. Sebelum adanya perumahan tu, memang kawasan persimpangan tu memang agak keras lah. Di tengah malam memang ada benda yang tunggu. Benda ada yang memang akan benda ada yang kacau. Macam akak saya, dia bawa kereta and then dia parking dekat depan. Dia macam ni anak pada mak lang saya lah. Mak lang saya tu yang berniaga tu kan. So anak dia bawa kereta naik atas bukit tu and then dia parking. Lepas tu mak lang saya ni tengoklah kat saudara saya tu kemas-kemas kereta, nak masuk rumah semua kan. Lepas tu waktu akak saya nak masuk tu, nak melangkah masuk, nak bagi salam, mak lang saya cakap, kenapa kau tak bawa kawan kau tu masuk? Kenapa kau biarkan dalam kereta tu? Dia kata tu. Okay. And then akak saya macam cakaplah balik, mana ada kawan, mana ada bawa kawan ni. Sebab dia biasanya adalah bawa kawan-kawan masuk, nak tidur tumpang rumah ke apa kan, macam tu. Macam kira macam orang dalam 20-an tentu kan, ada kawan nak tidur rumah macam tu.
So dekat hari tu memang tak ada kawan dia tumpang ke apa ke, memang tak ada. So mak lang saya tu nampak. Lepas tu bila bila mak lang saya tu cakap macam tu, akak saudari saya balas balik. Lepas tu dia tengok balik. Dia tengok sah memang ada perempuan dekat tempat duduk cik belakang. Tengah duduk. Memang ada Ni baju semua putih, rambut-rambut ni kusut. Dia tengah pandang dekat bawah. Dia tengah tu. Waktu tu memang dia orang kabut, tutup pintu semua pasal kaki. Terus memang tidur sama dengan mak dia. Memang tak berani lah. Sebab waktu tu pun pakcik saya macam Pak Lang saya tu kerja driver lori. So dia banyak station. So dia berdua je lah dengan anak-anak dia semua. Itulah dia macam berlaku dekat kampus saya kat Nilai. Okey ni dah masih lagi tertarik dengan kisah apa ni yang orang yang tak ada kepala tu kan. Boleh describe dia ketinggian dia ataupun dia punya saiz tu sama macam manusia yang biasa, saiz ketinggian dia. Saiz dia sama je macam manusia biasa, macam lelaki biasa, normal. Sama je. Okey, yang dalam kereta ni tadi pula. Yang dalam kereta ni nak tahu juga lepas dah sama-sama tengok kat dalam tu memang ada seorang susuk tubuh perempuan kan tengah pandang bawah. Lepas tu apa tindakan yang dibuat? Tak ada. Dia terus tutup pintu, dia masuk dalam bilik, tak ada cakap apa-apa. Memang dia orang tak berani nak keluar balik ke, macam nak tengok balik ke betul ke apa, tak ada. Sebab malang saya ni jenis yang macam dia berani tapi waktu tu memang dia takut lah kot. Macam dia tak berani nak tegur lah, takut dia terbawa masuk balik rumah, dekat dalam rumah pun jadi masalah pula nanti lah. Sebab dia orang perempuan kan, berdua je. Sebab tu so dia tak ada bawa apa lah. Betul lah, biarkan dia sampai pagi. Betul. Akan dia tutup pintu tu. Betul lah, kalau aku jadi dia aku tutup dah, bagi dia lepas dalam kereta tu. Tak ada risau. Macam ingat Kang nak tinjau sikit kan, buka sikit, Allah depan pintu dah. Tapi masa makcik dengan kakak tu sekali tengok, nampak dia sekali pandang ke? Dia tak sekali macam mak lang saya ni pandang kira macam pandang tak berkelip lah, pandang dekat entiti tu, dekat lembaga tu, dekat benda tu lah. Tapi akak saudara saya ni macam tak percaya lah, sebab dia dah yelah orang dah penat balik kerja kan. Dia orang macam akak saudara saya tu macam sekali imbas memang nampak betul. Waktu tu duduk mengabah tu yang diorang akak saudara saya demam lah. Tapi mak lang saya okey lah, steady je lah. Faham. Okey Pis, ni orang kata koleksi seram yang kampung punya collection kan. Tempat pula Kuala Pilah. Aduh habis. Aku risau kau dengar Kuala Pilah dengar ni marah pula habis. Aduh Tapi kena faham benda ni kat mana-mana ada kan. Jadi kalau nak kata benda tu dekat Melaka, dia kat Melaka lah kan. Macam mana. Jadi benda ni peristiwa yang betul yang dia ceritakan semula. Jadi korang yang duduk Kuala Pilah jangan terikut kan. Ini biasa, benda perkara biasa. Yang kita jangan takutkan diri dengan benda ni sangat. Cumanya tujuan kita dengar ni hanya nak berhibur, bukan untuk menakut-nakutkan orang. Ya. Betul. So jadikan cerita ni sebagai kata pengamangan dan sebagai tanda-tanda kita berjaga-jaga. Kita pun tak tahu Kuala Pilah dia celah mana yang ada benda ni. Rasanya semua tempat dia. So janganlah kau rasa takut sangat bila lalu kat Kuala Pilah dah menggigil lah. Sebab aku banyak juga habis dengar tempat lain lah. Even kat Melaka pun ada tempat yang dikatakan tempat orang buang benda tu. And aku pernah juga dengar juga orang yang membela ni, dia kena lepaskan juga benda ni satu hari nanti. Sebab kalau tak nanti dimakan tuan. Betul kan. Cuma apa lagi yang kenapa diorang kena buang, kat mana diorang kena buang aku tak tahu. Tapi macam yang tadi Adi cerita kat bawah jambatan apa jambatan gantung ke bukan? Dia bukan jambatan gantung, dia jambatan yang biasa orang lalu lalang. Macam
daripada seberang sungai tu nak pergi ke kampung, balik kampung kan. Dia ada satu jambatan tu lah untuk kereta semua lalu kat situ. Sebab aku tadi masa Adi cerita, aku terbayang macam vibe yang lama tau, yang jabatan kayu kan. Boleh jadi lah. Sebab cerita ni orang kata cerita yang agak seronok dengar, macam cerita yang lama-lama lah. Tu yang aku dengar macam cerita yang Adi ni ada tarikan sendiri. Maksudnya kita jarang dengar. Selalu kita dengar macam kita dah boleh agak nanti mesti benda ni ada kat sini Tapi yang ni aku dengar balik, aku terbayang dengar apa ni, cerita momok. Aku tak tahu kenapa aku ni asyik terbayang cerita momok dia tadi. Yelah, betul lah. 3 cerita yang dihidangkan oleh Hadi kan. Selalu macam contoh yang tak ada kepala ni selalu kita dengar hantu Jepun. Ini tak, ini kita pun tak tahu dia hantu Jepun ke Melayu Jepun ke, tak tahu. Dia bukan pakai baju pagoda. Bukan. Dia baju biasa. Dia baju t-shirt biasa. Nampak? Pakai t-shirt biasa, tak ada kepala, boleh macam ni kaki dia. Mana seram mat. Tak, ni baju ACDC. Alright. Okay Adi, thank you atas perkongsian Adi ke Santai Chill punya viewer. Cerita sangat menarik, kami sangat berpuas hati dengan cerita Adi. Sebelum tu Adi ada apa nak cakap pada subscriber Santai Chill? Kepada subscriber Santai Chill jadikan cerita ni just Syuk dengan Hafiz cakap satu hiburan semata. Jangan orang kata takut sangat lah. Macam saya bukan nak momok-momokkan tempat tu, tapi itu pengalaman kan. So kita share saja. Jangan jadi terlalu personal sangat lah kan. So kalau ada apa-apa just kita minta pada Allah je. Faham. Itulah. Minta pertolongan pada Allah, jangan pada bomoh kan. Betul. Risau lah kan. Sebab sampai hari ni je ada bomoh kan. Betul. Jadi kita harap dengan cerita-cerita macam ni adalah tauladan supaya janganlah cari benda selain pada Allah lah. Jangan mensyirikkan Tuhan kan? Betul. So macam cerita Adi kita dengar kisah pertama dia jumpa anak jin. So aku tiba-tiba teringat bahawa itu aku dengar satu ceramah Ustaz Wadi Anwar. Betul. Berkenaan jin dengan syaitan. Jin dan syaitan sebenarnya berbeza. Aku pun baru faham apa perbezaan dia jin dan syaitan. Syaitan ni adalah penghuni neraka selama-lamanya. Manakala jin pula dia akan dihitungkan amalan dia juga. Sebab dia pun ada Islam juga. So jin ni adalah yang kita nampak ni lah, yang korang duk labelkan bungkus, kakak cantik, semua itu adalah jin. Manakala syaitan ni tugas dia macam biasa, bisik kat kita, untuk besar kita sehingga kita hari kiamat. Itulah. Okey. Nampak? Sedikit sebanyak kita sampaikan ilmu bis. Okey, nampak bijak situ Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Adi sebab bersudi berkongsi dengan Santai Chill. Harap tidak seritlah lepas ni kalau ada perkongsian yang lagi nak sampaikan pada kami. Jadi pada korang jangan lupa like, share dan subscribe pada yang dah subscribe. Thank you so much. Okay, terus sokong kami. Kami akan cuba perbaiki dari masa ke masa supaya Santai Chill akan terus lebih menarik pada masa akan datang. Terus melonjak naik supaya korang pun akan lebih terhibur dengan video-video kami. InsyaAllah. Amin. Yep. So berjumpa kita di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.